أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Qasas. Ayat yang ke-4. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 1 tak ada pengajaran lah. Ayat 2. Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatul kitabil mubin. Demikian itulah ayat-ayat kitab Al-Quran Al-Mubin yang jelas. Pengajaran pertama, keagungan Al-Quran dan ketinggiannya. Keagungan Al-Quran dan ketinggiannya. Di mana Allah menggunakan ismu isyarah. Allah menggunakan ismu isyarah yang menunjukkan tinggi. Pengajaran kedua, Al-Quran adalah sebuah kitab yang tertulis sejak azali. Iaitu di Lauh Mahfuz. Kemudian ditulis di lembaran yang berada di tangan para malaikat. Dan akhirnya ditulis di lembaran-lembaran yang ada di tangan manusia. Pengajaran yang ketiga, sifat utama Al-Quran ialah menzahir dan menjelaskan di antara yang hak dan batil. Di antara yang hak dan batil. Selagi mana manusia tidak memahami
isi kandungan Al-Quran, maka selagi itu manusia tidak akan dapat membezakan. Tidak akan dapat membezakan antara hak dan batil. Antara halal dan haram. Yang keempat, semua manusia sebelum turun dan sampainya Al-Quran, sebelum turun dan sampainya Al-Quran kepadanya, tidak mengetahui apa-apa. Tidak mengetahui apa-apa sama ada hidayat atau iman. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Ad-Duha. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Ad-Duha. Ayat 7. Apa ayat itu? Surah Ad-Duha, ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Yang ke berapa? 5. Tidak ada apa-apa permasalahan dalam hidup manusia. Tidak ada apa-apa permasalahan dalam hidup manusia melainkan ada penyelesaiannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey, ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Maksudnya kami membaca ke atas engkau daripada berita agung tentang Nabi Musa dan Firaun dengan benar bagi kaum yang beriman. Pengajarannya, pertama, tidak ada satu kisah pun dalam Al-Quran daripada kisah-kisah para nabi
dan umat terdahulu, melainkan ianya ada pengajaran. Bahkan ia menjadi punca. Bahkan ia menjadi punca untuk manusia beriman kepada Allah. Yang kedua, semakin manusia menghayati kisah-kisah dalam Al-Quran, semakin bertambah iman mereka. Dan sebaliknya, semakin kurang manusia mengambil pengajaran daripada kisah-kisah dalam Al-Quran, semakin kurang dan lemah, semakin kurang dan lemah iman mereka. Yang kedua, yang ketiga, kepentingan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun di dalam Al-Quran dibanding dengan kisah para Nabi yang lain. Kerana ia adalah kisah yang paling banyak dan kerap disebut secara berulang di dalam Al-Quran. Yang kedua, 4. Tidak ada yang dicerita oleh Allah di dalam Al-Quran melainkan semuanya adalah benar, bahkan ia adalah cerita yang terbaik untuk manusia yang berakal waras. Okey, cukuplah. Kita sambung. Okey, ayat yang keempat.
Ayat ketiga Allah menceritakan bahawa Allah akan membaca kisah yang agung, iaitu kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Maka ayat 4, ayat malam ni adalah cerita kisah Fir'aun dan Nabi Musa secara detail. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa AS. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya, Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun adalah gelaran kepada Raja Mesir yang kafir. Jadi semua ketika itu, siapa saja yang dilantik sebagai Raja Mesir, digelar Fir'aun. Sebagaimana Kisra digelar kepada Raja Parsi dan Kaisar digelar kepada Raja Rom. Dan Najasyi digelar kepada Raja Habsyah. Jadi Fir'aun apa nama sebenarnya Allah tak bagi tahu. Bila tak bagi tahu makna benda tu tak penting. Okey. Sesungguhnya Fir'aun ala ni takabbara, sombong. Takabbara, tajabbara, tagha, sombong, melampau. Ini sifat pertama Fir'aun. Sombong. Fil ardi, di bumi. Adakah Fir'aun ni sombong di seluruh dunia? Tapi Allah kata di bumi. Ahli tafsir mengatakan bumi di sini maksudnya ialah Mesir. Sebab Fir'aun hanya memerintah Mesir. Jadi Fir'aun sombong di atas muka bumi. Ini sifat apa ni? Sombong. Sifat ahli neraka. Nabi sebut dalam satu hadis, la yadkhulu, qala Rasulullah SAW, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi, sambung, misqala dzarratin min kibrin. Sambung. Wa qala rajulu, inna rajula yuhibbu an yakuna sawbahu hasanah wa na'lahu hasanah. Sambung. Qala Allah, qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Terjemah. Dia terror menghafal sampai tak tahu nak terjemah. Allah kata apa? Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya sebesar zarah, sifat sombong, itu ulu. Kemudian ada seorang lelaki yang suka pakaiannya cantik dan selipar kasutnya cantik. Nabi kata laisa bidzalik, itu bukan sombong. Sebab innallaha jamil. Allah indah dan Allah suka benda yang indah. Habis apa dia sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, menghina manusia. Jadi sombong ni dua. Satu, sombong dengan Tuhan. Sombong dengan Tuhan ialah tolak ayat Quran, tolak hadis Nabi. Yang kedua, sombong dengan manusia, iaitu merendah, menghina manusia. Dua-dua tu ada pada Fir'aun. Ulu. Kenapa tak boleh manusia bersifat ulu? Sebab ulu ialah sifat Allah. Hanya Allah saja yang berhak. Allah tu maha tinggi. Apa dia? Zatnya, tempatnya.
Okey, kemudian apa lagi kezaliman Firaun? Wa ja'ala, dan dia menjadikan ahlaha, penduduknya. Penduduk apa ni? Mesir. Firaun menjadikan penduduk Mesir Syia'an. Syia'an jamak. Plural. Kalau satu, Syiah. Syi'atun. Syiah. Jadi Syiah ni ada sejak bila? Sejak bila? Tak, sejak zaman Nabi, sejak Khalifah Ali. Ali bin Abi Talib. Bukan sejak zaman Firaun. Syiah di sini maksud dia ialah Firaun menjadikan penduduk Mesir, iaitu Bani Israel, Syia'an. Kalau Syiah makna apa? Syiah makna apa? Firqah ataupun ta'ifah. Kumpulan-kumpulan. Ataupun Al-Ansar, penolong-penolong. Sebab itulah mereka yang sekarang dipanggil Syiah, maksudnya apa? Kononnya lah. Penolong, pendukung Sayyidina Ali. Kononnya lah. Jadi kalau satu Syiah, kalau banyak Syia'an. Jadi antara kejahatan Firaun apa dia? Dia memecah belahkan Bani Israel. Ada pendapat bukan Bani Israel je, siapa saja yang di bawah penguasaannya, dia pecah belahkan. Untuk apa? Untuk apa dia pecah belahkan? Sebab musuh sangat faham nak lemahkan musuh dia ialah dengan cara pecah belahkan. Ada satu pepatah kan? Pepatah Inggeris. Apa dia? Saya tak apa bahasa Inggeris, saya apa bahasa Arab. Apa dia bahasa Arab? Farriq tasud. Farriq, pecah belahkan. Tasud, perintah. Pecah, perintah. Biasa dengar? Tak, biasa dengar tak? Dan ini digunakan oleh semua pemimpin yang zalim. Salah satu cara nak melemahkan lawan dia ialah jadikan mereka berpecah belah. Sebab tu, bila kita baca tafsir, ahli tafsir kata, konsep pecah dan perintah ni, pengasasnya, pencetusnya ialah Firaun. Bukan orang putih. Firaun. Jadi siapa yang ada kerja dia pecah belah dan perintah, sifunya siapa? Firaun ni. Dia memang keturunan Firaun. Dan Islam sangat-sangat benci kepada perpecahan. Tapi ramai tak sekarang? Orang Islam buat kerja Firaun. Ramai tak? Kerja dia ialah menimbulkan kebencian antara sesama Islam. Betul kan? Bahkan mereka timbul kebencian sesama Islam di mana? Bukan di kelab malam, di masjid. Kalau kita dengar kuliah maghrib ni, kadang-kadang sakit telinga. Bukan kita semakin suka, sayang pada dia. Sebab dia cakap tu supaya orang benci pada orang Islam yang lain. Yang tak sealiran, yang tak sefikrah. Kan? Itu kerja ni, kerja Firaun. Dan kerja ni syaitan sangat suka. Berpecah, benci-membenci, itu kerja syaitan. Cuba buka surah Al-Ma'idah. Ayat 91. Okey.
Al-Ma'idah ayat 91. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama, sesungguhnya hanyalah yuridu. Yuridu apa makna? Yuridu ni kalau kita terjemah hendak. Tapi sebenarnya yuridu ialah sama dengan mana yuhibbu, suka. Syaitan sesungguhnya hanyalah syaitan suka sangat an yuqi'a, untuk melakukan bainakum, di antara kamu orang Islam, al-adawah, permusuhan. Sesama Islam syaitan nak bergaduh, bermusuh. Wal baghdha, dan benci-membenci. Betul tak? Sekarang sesama Islam benci-membenci. Tak ada kasih sayang. Kan? Berbeza pendapat je, bukan geng aku. Tak pakai kopiah aja dah benci kan? Okey. Fil khamri, dalam antara strategi syaitan supaya manusia hidup membenci dan bermusuh, strateginya ialah dengan arak. Sebab apa? Bila minum arak, hilang akal. Kadang-kadang dengan isteri, dengan anak pun dia bergaduh kan. Wal maisir, dan judi. Tapi bukan makna dua ni sahaja yang menyebabkan orang berpecah. Ini adalah sebagai antara benda yang paling asas. Tapi kadang-kadang dengan boleh berpecah bukan dengan sebab arak. Bukan sebab judi. Tapi sebab apa? Fanatik. Dipanggil apa? At-ta'assub. At-ta'assub. Ini kata ulama. Dia kata apa? At-ta'assub yu'mi anil haq. Sifat ta'assub. Apa makna ta'assub? Fanatik pada pendapat sendiri, pada guru sendiri, pada mazhab sendiri. Yu'mi, membutakan seseorang daripada kebenaran. Bila dia fanatik pada satu pendapat, dia tak nampak ada kebenaran. Bagilah dalil Quran ke hadis, dia tak nampak. Betul? Sebab bagi dia, yang guru dia cakap mesti betul. At-ta'assub yu'mi anil haqq. Membutakan seseorang daripada melihat kebenaran. Okey. Wa yasuddakum, dan arak dan judi boleh menghalang kamu daripada zikrillah. Daripada mentaati Allah. Wa anis solah, dan daripada salat. Sebab tu dulu peringkat awal sebelum arak diharam, sahabat solat, lepas minum arak dia solat. Maka turun ayat, jangan solat. Sebab apa haram? Kenapa? Bila dia minum arak, dia solat tak tahu baca apa. Tersilap makna, tersilap baca. Kan? Tapi sekarang, ada tak yang solat tapi tak tahu apa? Dan tak minum arak pun. Ramai. Itu sebab apa pula? Sebab tak faham makna. Jadi, isu dia bukan minum arak. Isu dia menyebabkan, menjadikan orang tu tak faham. Sepatutnya apa dia? Jauhi solat. Tapi jangan kata pula, oh, saya kena stop dulu solat. Sehingga saya tak. Kena baiki dan teruskan solat. Okey? Jadi kerja pecah belah ni, kerja siapa? Sifunya. Jadi kita jangan jadi penyebab kepada perpecahan. Jangan. Kita sendiri pun jangan fanatik, jangan perasan. Kita saja yang betul. Sekarang ada satu grup. Yang kononnya sunnah. Saya balik Kelantan baru ni terkejut dengar. Sebab saya kenal dia. Dia anggap siapa saja yang tak berhukum dengan hukum Allah, kafir.
Dia dulu sunnah, tapi sekarang sampai tahap kepada fanatik. Dulu dia mengkafirkan orang, sekarang dia mengkafirkan kawan dia yang tak bersama dengan dia. Itu bahaya tu. Nabi tak pernah menghukum orang. Nabi tak kata, Abu Jahal kafir. Abdullah bin Ubay, kamu kafir. Tak. Kerja Nabi apa dah? Berdakwah dengan hikmah dan menghilangkan kesesatan, bukan menghukum. Kita adalah, apa dia? Ada satu ulama Mesir, dia tulis satu buku. Tajuk buku tu, siapa tahu tajuk buku tu? Tajuk buku tu, Nahnu du'atun walasna hudatun. Du'atun jamak kepada da'i, pendakwah. Da'in. Hudatun jamak kepada qadin, qadi. Kami adalah pendakwah. Dan lasna, kami bukan tuk qadi. Faham? Kami bukan penghukum. Jadi jangan mulut tu mudah nak menghukum orang. Itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah menerangkan hukum dan merapatkan hubungan ukhuwah. Allah perintah apa dalam Al-Quran? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Surah apa? Ali Imran ayat 103. 103. Hal anta muta'akid? Betul ke? Cuba buka. Cuba buka surah Ali Imran ayat 103. Sadaqta. Okey. Cuba kita hayati apa perintah Allah. Allah kata wa'tasimu. Iktisam apa dia? Berpeganglah. Berpegang dengan apa? Bihablillah. Tali Allah apa maksud? Wahyu, Quran, Sunnah. Berapa orang kena berpegang dengan Quran dan Sunnah? Jami'an semua. Lepas tu, tadi perintah, wa'tasimu perintah. Lepas tu datang larangan. Apa dia? Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Jadi berpecah belah tu hukumnya apa? Makruh ke sunat? Haram. Apa dalil? La tafarraqu. Jadi siapa yang jadi penyebab pecah belah, dia telah melakukan benda yang haram dan dosa besar. Bila umat berpecah, dia akan menjadi lemah dan memberi kekuatan pada musuh. Okey, kemudian Allah sebut nikmat bersatu. Nikmat bersatu. Bukan nikmat parti bersatu. Okay. Wazkuru dan ingatlah nikmat Allah. Nikmat Allah alaikum. Bila sebut nikmat, kita perasan apa? Orang Melayu lah. Kalau sebut nikmat apa dia? Duit. Lagi? Rumah. Lagi? Makanan. Harta. Anak, isteri kan. Sihat. Tengok Allah sebut apa dia nikmat. Ingatlah. Allah suruh sebut. Ingatlah nikmat. Nikmat Allah ke atas kamu. Apa dia? Iz kuntum a'da'an. Ketika mana dulu kamu saling bermusuh, berperang. Itu musibah. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah menyatukan. Allah menyatukan. Allah satukan apa? Bangsa, bukan. Allah satukan hati. Allah satukan. Kalau Allah yang satukan, makna sumbernya apa dia? Sumber apa dia? Al-Quran. Abdullah. Jadi kalau nak bersatu, mesti balik pada Quran.
Sebab itulah Allah larang jangan berpecah ni bila? Bila datang larangan, jangan berpecah. Setelah perintah, berpegang dengan tali Allah. Iaitu setelah ada sebab untuk bersatu, baru sesuai kita larang. Jangan berpecah. Maknanya kalau tak ada sebab untuk bersatu, tiba-tiba kita larang, jangan berpecah. Dia akan berpecah. Contoh, orang kita tak faham Al-Quran, tak ikut Al-Quran. Lepas tu kita duk arahkan, jangan berpecah, jangan berpecah. Dia akan bersatu tak? Tak akan bersatu. Sebab itulah, Parti Melayu daripada satu sekarang, jadi berapa? Itu menunjukkan apa? Semakin bersatu ke semakin berpecah? Semakin berpecah. Di antara Parti Melayu berpecah dengan Parti Cina dan India berpecah. Yang mana lebih banyak berpecah? Siapa ada Quran? Melayu. Sebab apa? Sebab tak ikut perintah Allah. Allah kata nak bersatu, asasnya apa dah? Bukan bangsa. Bukan bangsa. Quran. Kemudian, dah ada sebab bersatu, baru datang larangan. Jangan berpecah lah. Kemudian, nikmat Allah pada. Dulu kamu bermusuh, kemudian Allah satukan hati-hati kamu. Lepas Allah satukan, kamu jadi apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tengok. Oh, nikmatnya. Nikmat apa ni? Ikhwan. Nikmat ikhwan. Bukan nikmat orang bernama ikhwan. Tak. Nikmat apa? Innamal mu'minuna. Sebab apa? Dulu apa? A'da. Cuba bayangkan perbezaan. Duduk dalam keadaan bergaduh, tuduh-menuduh, maki hamun. Tiba-tiba semua berkasih sayang. Nikmat tak? Nikmat. Jadi Allah kata, dengan nikmat Allah, iaitu kamu daripada bermusuh, ikhwan. Sekarang kita tak rasakan nikmat bersaudara kan? Betul kan? Pergi mana-mana, dia tak rasa kita saudara dia, kita pun tengok dia pun macam je. Tengok ustaz macam je. Kita pun tengok dia, kenapa tengok aku semacam? Tak ada kasih sayang. Wa kuntum, dan Allah kata apa? Wa kuntum, dan adalah kamu ala syafa hufratin. Apa dia? Kamu dah hampir-hampir di lubang neraka. Sebelum kamu Islam, kamu berpecah. Dekat-dekat nak masuk neraka je. Makna apa tu? Apa punca mereka akan masuk neraka? Pecah belah ni. Pecah belah membawa kepada neraka. Tapi, fa'anqazakum. Allah menyelamatkan kamu. Daripada masuk neraka. Iaitu, kamu jadi ikhwan. Asasnya apa? Hablullah. Hablullah. Jadi selagi manusia tak balik kepada Al-Quran dan Sunnah, manusia tak akan bersatu. Kemudian Allah kata, yubayyinullah, Allah menjelaskan kepada kamu ayatnya, la'allakum. Kenapa tengok sana? Ustaz duduk sini. La'allakum tahtadun. Okay? Jadi saya ingat kepada pelajar-pelajar, khususnya adik-adik ini. Jangan jadi punca pemecah belah. Bila dah belajar, balik kampung, balik tempat masing-masing, jadilah pendamai. Wujudkan kasih sayang. Okey, kita balik pada ayat kita. Apa yang Firaun buat? Syiaan. Dia menjadikan Bani Israel berpuak-puak. Ada pendapat mengatakan berpuak di sini Firaun menjadikan bahagi-bahagikan Bani Israel. Bahagi macam mana? Ayat selepas tu. Yastad'ifu, dia
Dia ni Fir'aun yastad'ifu apa dah? Melemahkan daripada dhaif. Dia melemahkan ta'ifah. Satu kumpulan minhum dari mereka yuzabbihu. Tengok Allah nak bagi tahu kezaliman manusia sampai tak apa dah. Yuzabbihu. Apa makna yuzabbihu? Sembelihkan. Kita ada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa perintah Allah melalui Nabi Musa kepada Bani Israel supaya sembelih lembu. Kan? Macam mana ayat dia? Siapa ingat ayat tu? Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Baqarah. Tazbahu. Ada sabdu tak? Tazbahu ada sabdu tak ada kan? Yang ni ada sabdu tak? Yuzabbihu. Tazbahu dengan yuzabbihu. Beza apa dia? Yang ni yuzabbihu, yang ni tazbahu. Apa beza? Perkataan asal dia zabaha. Sembelih. Ada satu lagi perkataan sembelih dalam surah Al-Kawthar. Cuba keluarkan. Wanhar. Nahara. Fasalli li rabbika wanhar. Nahara ni sembelih juga, tapi nahara khas sembelih unta. Kalau zabaha, sembelih lembu, kambing, digunakan kekuatan zabaha. Dia lain binatang, lain perkataan. Okey? Jadi kenapa bila Allah perintah kepada Bani Israel supaya sembelih lembu, guna tazbahu tanpa sabdu. Tapi bila Fir'aun sembelih Bani Israel, ada perkataan sabdu. Dalam bahasa Arab, bila tambah huruf, berubah makna. Kalau tazbahu tanpa sabdu, sembelih biasa. Macam sembelih lembu kambing lah. Tapi kalau ada sabdu, yuzabbihu. Sembelih berkali-kali. Dia ambil pisau, dia sembelih berkali-kali. Sebagai apa tu? Tanda menyeksa. Ada unsur penyeksaan. Inilah manusia. Manusia yang bernama Fir'aun. Ada tak pemimpin zalim sekarang, dia sembelih rakyat dia hidup-hidup masa kecil? Ada? Ada? Tak ada kan? Tak ada. Jadi apa yang dibuat oleh Israel sekarang, mana lebih zalim dengan yang dibuat oleh Fir'aun? Fir'aun. Dan Fir'aun buat pada siapa? Bani Israel. Sekarang Bani Israel buat pada siapa? Tapi yang Fir'aun buat pada mereka sebenarnya lagi dahsyat. Tidak ada seorang anak lelaki yang baru lahir, semuanya disembelih hidup-hidup. Berkali-kali. Yuzabbihu, dia menyembelih. Menyembelih siapa ni? Abna'ahum, anak-anak. Abna' anak lelaki. Anak perempuan ni tak sembelih. Anak-anak lelaki mereka. Kemudian anak perempuan dia buat apa? Wa yastahi, dan dia membiarkan hidup. Membiarkan hidup nisa. Nisa apa dah? Perempuan-perempuan mereka. Kenapa dia bunuh lelaki saja? Kuat sikit. Lelaki kuat. Oh, sebab lelaki kuat, Fir'aun bunuh. Fir'aun kan Tuhan. Kan dia mengaku Tuhan kan? Pelik tak?
Tuhan tapi takut. Takut pada siapa? Budak kecil kan? Yang di sebelah ni semua budak kecil. Kan kamu Tuhan, relax lah. Ha? Apa dia? Sebab Nabi Musa lelaki. Ada berbagai sebab lah. Satu pendapat mengatakan tukang nujum Fir'aun buat ramalan. Akan muncul seorang anak lelaki daripada Bani Israel akan menentang dan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun dah takut. Pelik tak Tuhan takut? Ana rabbukumul a'la. Tapi takut. Tapi kata Imam Ar-Razi dalam tafsir dia, cerita tu tak ada dalil sahih. Cerita yang Fir'aun dapat ramalan daripada tukang nujum tidak ada dalil yang sahih. Pendapat yang kedua, Fir'aun sendiri buat andaian. Dia kata kalau Bani Israel dibiarkan beranak, satu hari mungkin mereka lebih ramai daripada bangsa Kipti dan dia akan mengambil alih kerajaan. Maka cara nak menghapuskan Bani Israel ialah dengan membunuh lelaki. Dan pendapat ketiga, cerita kelahiran Nabi Musa dah ada dalam kitab-kitab dahulu dan dicerita oleh Nabi-Nabi dahulu. Maklumat tu sampai pada Fir'aun. Jadi Fir'aun ni takut. Takut muncul daripada kalangan Bani Israel. Sebelum dia besar jadi Nabi, baik aku bunuh daripada kecil. Itu perancangan siapa? Perancangan siapa tu? Fir'aun. Tapi perancangan Tuhan apa dia? Beribu-ribu dia bunuh. Seorang pun tak ada yang dia nak bunuh. Yang dia nak bunuh, duduk dalam istana dia bagi makan. Bagi makan, bagi pakai, dia bagi kasih sayang. Yang dia bunuh tu semua yang tak ada kaitan langsung. Tiba-tiba yang dia nak bunuh, jom masuk istana. Bagi makan sampai besar. Itu pencarangan Allah. Jadi Nabi Musa makan daripada makanan siapa? Fir'aun. Halal ke haram? Orang Melayu cek tu. Nabi Musa macam mana boleh makan rumah orang kafir? Tentu haram. Orang Melayu cukup teliti kan? Okey. Kemudian wanita dia hidupkan. Sebenar antara dia bunuh anak lelaki dengan menghidupkan anak perempuan, sebenar yang mana lebih terseksa? Tapi dia hidup, yang tu mati. Mana lebih zalim? Sebenarnya, yang anak lelaki ni zalim. Tapi yang lagi zalim ialah dia tak bunuh anak perempuan. Akhirnya anak-anak perempuan akan hidup dalam ketakutan. Sebab apa? Lelaki tak ada. Bapa tak ada, suami tak ada, anak lelaki tak ada. Dan duduk dalam rumah musuh. Cuba bayangkan. Mana lebih baik? Mati ke ataupun hidup? Mati. Macam orang sakit yang kritikal kan. Yang 3 serangkai kan. Kemudian badannya penuh dengan wayar. Kat hidung, kat ni. Dalam kepala dia kata apa? Baik? Baik mati. Betul tak? Macam inilah nikmat. Perempuan ni dia kata baik bunuhlah. Tapi Fir'aun tak bunuh. Diguna untuk sebagai pelacur, pemuas nafsu. Dan duduk dalam ketakutan. Jadi kehidupan wanita lebih dahsyat daripada kehidupan lelaki. Okey. Innahu sesungguhnya dia ni Fir'aun kana adalah minal mufsidin, dari orang-orang yang melakukan mufsidin. Daripada mufsidin daripada orang-orang yang senang macam ni lah, mufsidin ni. Dia adalah daripada makhluk perusak. Makhluk perusak.
Kita biasa panggil makhluk perusak apa dia? Serangga kan? Dia tak rusak sangat serangga ni. Ni. Yang ni lagi merosakkan. Sebab serangga dia merosakkan apa? Tumbuhan. Yang ni merosakkan apa? Merosakkan manusia. Dan kerosakan yang paling rosak apa dia? Apa dia? Syirik dan kufur. Kan Fir'aun mengaku, Ana Rabbukumul, aku Tuhan yang Maha. Itu kerosakan pertama Fir'aun. Dia mengaku Tuhan dan mengatakan tidak ada Tuhan melainkan aku. Yang kedua, kerosakan Fir'aun yang kedua, apa dia? Memecah belahkan masyarakat. Yang ketiga, membunuh anak lelaki dan menyeksa perempuan hidup dalam ketakutan. Okey. Sebab itulah, bila Allah selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, satu nikmat yang besar. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 49 dan 50. (49). Surah Baqarah. Ini surah apa ni? Okey. Cuba terjemah. Wa'is. Dan ingatlah ketika mana. Najainakum. Kami selamatkan kamu. Allah bila sebut is tu makna apa? Allah nak beritahu. Urskuru, ingatlah. Perintah ni pertama pada siapa? Pada Nabi. Yang kedua pada kita lah. Bila Allah suruh ingat, itu adalah satu benda yang penting dan wajib kita ingat. Apa itu? Iaitu ketika mana kami telah selamatkan kamu. Kamu ni siapa? Bani Israel. Min ali Fir'aun. Daripada pengikut Fir'aun. Allah selamatkan Bani Israel daripada pengikut Fir'aun. Ayat ni turun bila? Ayat ni. Zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ayat Quran kan. Tapi kenapa Allah kata kami selamatkan kamu? Kamu tu Bani Israel yang hidup zaman Bani Israel. Sepatut ayat ni macam mana? Wa iz najjayna hum. Ketika mana kami telah selamatkan mereka kan? Allah tak kata hum. Allah kata kami selamatkan kamu. Sedangkan zaman Nabi Muhammad ada tak Bani Israel? Ada tak? Ada. Tapi yang Allah selamat daripada kezaliman Fir'aun, Bani Israel yang mana? Zaman? Kenapa Allah guna kum kamu? Tak, kenapa Allah guna kum? Faham soalan? Lepas tu Allah kata, ingat ketika mana kami selamatkan mereka tu. Okey, kamu. Kamu ni, Bani Israel zaman Nabi dengan Bani Israel zaman Nabi Musa, jarak dia berapa jauh? Ada riwayat mengatakan 600 tahun. Tak ada kaitan pun. Yang diselamatkan orang lain, tapi yang dituju cakap pada orang lain. Ada pengajaran besar tu. Siapa dia? Apa dia? Tak clear. Yalah, kenapa? Macam ni. Allah yang Bani Israel dia selamat. Bani Israel zaman Nabi Musa. Tapi bila Allah kata kami selamatkan kamu, Allah tuju kepada Bani Israel zaman Nabi Muhammad. Sepatutnya yang diselamat
Kami selamatkan mereka, bukan kamu. Apa dia? Kalau tak selamatkan Bani Israel zaman Nabi Musa, Bani Israel zaman Nabi Muhammad, ada tak? Tak ada. Tapi ada sebab paling besar. Pengajaran lebih besar daripada itu. Iaitu, Bani Israel zaman Nabi Muhammad setuju dengan perbuatan Bani Israel zaman Nabi Musa. Maka sama 2 kali 5. Mereka dengan kamu, sama je. Tengok, pengajaran besar tu. Apa yang nenek moyang kita buat salah, kita tak kata apa. Kita sama dengan mereka. Faham tak pengajaran tu? Sebab kita sebagai orang Islam, kalau benda salah kena tegah, kena clearkan. Saya tak setuju. Tapi Bani Israel zaman Nabi Muhammad, maka tak kata apa. Maka Allah hukum mereka sama-sama buat kesalahan dengan orang dahulu. Sama juga kita tengok orang buat maksiat. Kita tak kata apa. Sebenar, siapa juga buat? Kita lah. Kita reda dengan maksiat. Sama dengan kita, orang yang buat maksiat. Okey. Kami selamatkan kamu daripada pengikut Fir'aun yang buat apa pada kamu? Yasumunakum. Yasumunakum apa makna? Yang Fir'aun ni, pengikut dia, menimpakan pada kamu su'al azab. Azab tu dah buruk. Ada tak azab yang baik? Ada. Azab dah buruk kan? Tapi tambah lagi su'. Maksud apa? Mana azab yang sangat-sangat dahsyat. Apa dia? Allah huraikan. Iaitu menyembelih anak lelaki hidup-hidup secara zalim. Itu makna su'al azab. Mungkin sekarang orang tak buat kot kan? Budak kecil. Kalau dia nak bunuh pun, mungkin orang tua. Ini budak kecil dia bunuh dengan kejam. Dan bukan seorang. Beribu-ribu. Kemudian menghidupkan nisa'akum. Dan Allah kata, wa fi zalikum. Yang demikian itu, apa maksud demikian itu? Ni. Tak. Ni. Yang demikian itu, iaitu yang kami selamatkan kamu adalah bala'un. Bala'un, terjemah yang tepat ialah bukan ujian, nikmat. Yang kami selamat itu adalah satu nikmat yang azim, yang besar daripada Tuhan kamu. Ini nikmat yang jarang orang perasan. Apa dia? Selamat daripada musibah adalah nikmat. Biasa kita perasan nikmat apa dia? Dapat benda baik kan? Tapi kita selamat daripada musibah, kadang-kadang kita tak rasa. Itu juga adalah nikmat. Okey? Kita balik pada ayat kita. Ada ayat 50 kan? Okey, tak apa. Kita pergi pada ayat kita. Wa nuridu. Setelah Allah ceritakan kezaliman Fir'aun. Apa sifat jahat Fir'aun tadi yang Allah sebut? Satu, uluwun, sombong. Yang kedua, memecah belahkan. Yang ketiga, membunuh anak lelaki dengan kejam dan membiarkan wanita hidup dalam keadaan hina. Yang keempat, melakukan makhluk perusak. Kata Syekhul Islam, Ibn Taymiyah, manusia ni ada 4 jenis. Manusia ada 4 jenis. Pertama, yang sombong dan buat kerosakan. Yang sombong dan buat kerosakan. Sombong, perusak. Macam Fir'aun lah, dia sombong. Lepas tu buat kerosakan. Zalim pada Bani Israel. Dan biasanya yang pertama ni ialah orang yang ada kuasa, pemimpin, raja. Yang kedua,
sombong. Yang kedua, perusak. Tapi tak sombong. Perusak saja tapi tak sombong. Contoh? Contoh siapa? Perompak, pencuri, penzina. Dia merosakkan. Tapi dia sombong tak? Tak. Kadang-kadang dia pergi umrah. Kan? Perasuah kan? Yang ketiga, sombong. Sombong. Dan tak bukan perusak. Siapa ni? Orang-orang beragama. Sombong je. Tapi dia tak buat kerosakan, dia tak berzina, dia tak bunuh orang. Betul kan? Ada kan? Cakap sombong je. Tapi tak pernah tampar orang. Yang keempat, tak sombong, tak perusak. Ini ahli syurga. Ini ahli syurga. Dia sentiasa, bila tak sombong makna, lawan dia apa? Tawaduk. Dan bila tak merosak, dia buat apa? Ihsan. Semua buat baik. Ahli syurga. Semakin dia buat baik, semakin dia tawaduk. Cuba buka surah Al-Qasas juga. Ayat 83. Surah Al-Qasas ayat 83. Allah puji orang yang nombor 4 ni. Okey, cuba terjemah. Tilka darul akhirah. Itulah negeri akhirat yang kekal abadi. Naj'aluha, kami jadikannya untuk siapa? Tengok akhirat, surga. Allah jadikan untuk siapa? Kami jadikan untuk orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Yang tidak teringin dan tidak nak sombong pun dan tidak akan melakukan fasad. Ini ciri-ciri ahli surga. Uluwan tak ada. Uluwan tak ada. Fasadan tak ada. Ini ahli surga. Layak masuk apa ni? Darul akhirah. Sebab tu di hujung Allah kata apa? Wal aqibatu. Kalau orang tanya, apa sifat utama orang bertakwa? Tak sombong. Kalau jenis sombong-sombong, confirm dia bukan bertakwa. Ayat ni tahu tak selepas cerita apa ni? Cerita pasal Qarun. Qarun, uluwan, fasada. Masuk neraka. Ini payah kan? Kadang-kadang sombong dengan ilmu, kadang-kadang sombong dengan kekayaan, kadang-kadang sombong dengan keturunan Rasulullah. Okey, kita balik pada ayat kita. Tengok kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa dizalimi, ditindas, kan? Adakah Allah biarkan? Tak. Rahmat Allah sangat meluasi dan mengatasi kemurkaan. Wa nuridu dan nuridu kita terjemah apa? Nuhibbu. Kami suka, kami mahu. Dan kami ingin an namunna manna yamunna apa dia? Menganugerah. Sebab itulah
Allah bagi pada Bani Israel ada makanan istimewa. Apa nama dia? Manna. Manna daripada perkataan inilah. Manna yamunnu. Jadi manna ni anugerah Allah. Apa dia yang mana-mana yang Allah bagi pada Bani Israel apa dia? Iaitu Allah bagi makanan tanpa perlu bekerja. Tanpa perlu bercucuk tanam. Bangun pagi turun. Itu dia panggil anugerah. Kalau masdar dia panggil minnatun. Minnah. Ini masdar dia. Anugerah Allah. Okey. Kami nak memberi anugerah. Anugerah kepada siapa ni? Alal lazina. Ke atas al-lazina, orang-orang yang ustud'ifu. Mereka itu ditindas. Bani Israel ni. Fil ardi, di bumi. Kami nak bagi ni. Apa anugerah Allah? Apa anugerah Allah? Wa naj'alahum, dan kami akan jadikan mereka a'immah. A'immah apa makna? Ha? Dia perkataan mufrad ke jamak? Satu ke banyak? Ha? Jamak. Mufrad dia? Imam. Kalau seorang imam, imamun. Seorang. Kalau jamak, plural a'immah. Masjid ni ada berapa imam? Imam ke a'immah? A'immah. Okey, apa makna imam? Ha? Apa dia? Bukan, salah. Bila kita terjemah imam pemimpin, salah. Cuba buka surah ni, surah Al-Baqarah. Wa izi betala Ibrahima Rabb 19 124. Barakallahu fiik. Cuba terjemah. Wa izi betala, dan ingat. Ingatlah ketika mana ibtala menguji Ibrahim Rabbuhu. Siapa uji? Kalau kita baca bahasa Arab, fa'ida Rabbu. Baris depan. Mafu'ulnya apa? Mafu'ulnya apa? Ibrahim, baris atas. Jadi, ingatlah ketika mana Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim. Subhanallah. Kalau Nabi pun diuji, kita jangan mengeluh bila diuji. Nabi pun diuji. Bikalimatin, dengan beberapa kalimah. Kalimah ni bukan perkataan. Dengan beberapa ujian. Fa'atammahunna. Lalu, dia Ibrahim menyempurnakan ujian. Maksudnya apa? Lulus ujian. Apa ujian? Exam, peperiksaan. Apa ujiannya? Tak. Kalau ikut turutan yang pertama, dia diuji dengan bapa dia pembuat berhala. Dia nak dakwah orang, jangan sembah berhala. Tengok bapa. Itu ujian. Lepas tu bila dia berdakwah, dia pecahkan berhala kan. Ujiannya, kaum dia tangkap dia dan bakar. Dan lulus ujian kan. Dia tetap bertahan. Lepas tu diusir. Dia pergi ke Syam. Bila Syam kahwin dengan Sarah. Bila dia kahwin dengan Sarah, ujian. Apa ujiannya? Ujian tak dapat anak. Tak dapat anak. Kahwin. Lepas tu, Sarah bagi Hajar.
Bila bagi Hajar, ujian apa pula? Dapat anak, Allah perintah apa? Hantar Hajar dan anak, dah lah lama tak dapat anak, baru dapat, berpisah. Tinggal pula kat mana? Pada pasir. Lulus tak? Lulus. Lepas tu dah lama balik semula ke Syam, dah lama balik semula ke Mekah. Lama tak jumpa anak yang ditinggalkan, rindu, datang ujian lagi besar. Apa dah? Ya Allah, tadi berpisah yang ni, berpisah sementara. Yang sebelah ni, lulus tak? Lulus. Apa lagi ujian? Ni fa'atammahunna. Setelah lulus ujian, Allah kata apa? Qala inni ja'iluka linnas imama. Sekarang setelah kamu lulus ujian, aku nak jadikan engkau untuk manusia imam. Imam dalam solat ke imam apa? Imam apa ni? Dan imam dalam masyarakat ialah imam ialah imamun man yuqtada bihi fil khair. Iaitu man, orang yang yuqtada, diikuti dengannya fil khair, dalam kebaikan. Itu mana imam. Ibrahim pernah tak jadi pemimpin mana-mana negara? Tak. Jadi imam bukan pemimpin. Sebagaimana? Kenapa imam dalam solat pula dipanggil imam? Sebab dia diikuti segala perbuatannya, betul? Maka imam dalam bab ni, segala akhlak dia, pegangan dia, akidah dia, orang ikut. Dan imam Ibrahim ni imam kepada orang zaman dia ke ataupun sampai bila-bila? Ni linnas. Sampai hari ni, betul tak? Nabi Muhammad pun ikut. Dan kita berselawat kepada Nabi Ibrahim. Setiap kali solat kan? Itu mana imam. Okey? Sebab itulah orang yang hebat apa dia? Yang ilmu dia, akhlak dia diikuti, ataupun sekadar orang ikut dia dalam solat sahaja. Kemana hebat? Jadi kita tak naklah orang yang hafal Quran, orang ikut dalam bab solat je. Bila dia cakap, orang tak ikut. Kan? Cakap apa orang tak ikut. Tapi bila angkat takbir, orang ikut. Habis salam, orang cabut. Kan? Kamu imam dalam solat. Sebab tu kita minta doa. Apa antara doa tu? Perasan tak kita minta doa? Kita minta kita jadi imam. Tak perasan? Kuat sikit. Kuat sikit. Daripada awal lah. Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hebat doa kita nak jadi imam. Patut imam pula pada siapa? Lil muttaqin. Cuba buka surah tu. Surah apa tu? Al-Furqan ayat 74. Nanti adik-adik boleh bentang satu tajuk imam. Kan? Dalil 2-3 kan? 5 minit. Lepas tu kita buat video pendek, kita viral. Message. Kita nak jadi imam yang diikuti. Bukan setakat imam dalam solat. Okey. Orang-orang yang beriman sentiasa berdoa. Apa doanya? Rabbana. Wahai Tuhan kami, hab. Hab apa dah? Anugerahkan. Daripada perkataan apa ni? Hab. Ini fi'il amar ni. Kalau fi'il madhi, wahaba. Nama Allah apa dah? Salah satu. Al-Wahhab. Jadi kalau orang kata Pak Wahab tu okeylah. Sebab dia salah satu nama
Apa makna Al-Wahhab? Yang suka memberi. Orang marah pun dia bagi senyuman je. Okey, hab, berilah pada kami min azwajina dari pasangan kami dan zuriat kami qurrata a'yun. Satu. Biarlah anak kami cucu kami penyejuk hati. Macam mana tu? Macam mana nak jadikan anak penyejuk hati kita? Ramai orang berdoa tapi caranya macam mana? Apa tipsnya? Apa dia? Jelah macam mana anak soleh? Bapa dia memang soleh. Apa dia? Tak. Simple je. Anak penyejuk hati ialah anak yang sentiasa taat pada perintah Allah. Sejuk hati. Tak ada mak bapak yang paling sejuk hati bila anaknya sentiasa taat pada perintah Allah. Kecuali bapak yang jahat. Okey. Kemudian, itu doa pertama. Doa kedua apa dah? Waja'alna. Jadilah kami ini kepada orang bertakwa sebagai imam. Subhanallah. Hebat tak doa kita? Tak nak jadi makmum, nak jadi imam. Imam pula kepada siapa? Apa maksud tu? Imam kepada orang bertakwa. Makna apa? Orang bertakwa hebat tak? Kalau imam kepada orang bertakwa, maknanya sebelum kamu minta jadi imam, kamu kena jadi apa? Jadi orang bertakwa dulu. Ni orang bertakwa tak ke mana nak jadi imam. Tapi baca doa dah 10 tahun. Macam mana pula nak jadi orang bertakwa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nak jadi orang bertakwa, ikut Al-Quran. Quran petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi sebelum baca doa ni, kena tadabbur Al-Quran. Kena jadi orang bertakwa. Barulah layak jadi imam. Betul tak? Okey. Kita balik pada ayat kita. Kami jadikan mereka ini a'immah. Imam-imam yang diikuti. Contoh apa dia? Tengok Allah tak lupa. Allah tak biar siapa-siapa yang dizalimi ditindas. Bani Israel ditindas, lepas ditindas Allah balas apa? Allah angkat balik. Jadi pemimpin. Jadi diikuti. Siapa ni? Contoh. Siapa ni? Kalangan Bani Israel yang sentiasa diikuti. Akhlaknya, ibadatnya siapa? Nabi-Nabi lah. Para Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria yang diikuti. Wa naj'aluhum, dan kami jadikan mereka sebagai warisin. Waris apa dia? Pewaris. Bila sebut pewaris, mesti ada apa? Mesti ada apa? Apa yang diwarisi? Allah jadikan Bani Israel ini pewaris. Pewaris apa? Harta apa? Tak. Bukan. Pewaris kepada kerajaan dan harta Fir'aun. Kan Fir'aun dah mati lemas. Dah ada tinggal kerajaan tak? Kerajaan, kebun, taman, istana mewah diwarisi oleh Bani Israel. Cuba buka surah Asy-Syu'ara. Ayat 57. 57 ke 47? 57. Okey. Tengok fa akhrajnahum. Maka kami telah keluarkan mereka. Siapa ni? Firaun dengan pengikut dia. Keluarkan daripada apa? Min jannatin. Taman-taman, kebun-kebun di kerajaan. Dan ada sungai mengalir depan istana Firaun kan? Wa uyun, dan sungai-sungai. Kami keluarkan
Firaun dengan pengikut dia. Dia pergi kejar Musa. Wa kunuzin, dan kami keluarkan juga daripada harta-harta yang banyak. Wa maqamin karim, dan tempat-tempat rehat yang indah, yang mewah. Allah kata, kazalika, demikianlah, wa awrasnaha, kami wariskan semua itu kepada Bani Israel. Okey. Pengajarannya apa? Tidak ada siapa yang dizalimi, ditindas, melainkan kesudahannya baik. Contohnya Bani Israel. Yang kedua, ada rezeki yang Allah bagi tanpa apa? Tanpa usaha. Bani Israel bekerja tak? Bukan setakat tak bekerja, dia jadi hamba kepada Firaun. Tengok-tengok dapat kerajaan. Yarhamkallah. Tapi wajib tak berusaha? Wajib. Tapi usaha dengan rezeki tak ada kaitan. Buktinya ni. Nabi Yusuf AS. Dia ditindas tak? Dizalimi tak? Dan dia bekerja tak? Dia kerja tak? Kerja apa? Dia kerja apa? Tak sebelum jadi menteri. Banduan. Dan sebelum tu, dia dihamba kepada isteri pembesar. Betul kan? Tak ada kerja. Tapi, jadi apa akhirnya? Menteri. Kita hamba tak jadi, banduan tak jadi, menteri pun jadi. Itu dia panggil apa tu? Rezeki sepak ke apa? Dia panggil apa tu? Tapi sebenar, Bani Israel dan juga contoh Nabi Musa, sebenarnya dia bekerja ke tak? Sebenarnya dia bekerja ke tak? Sehingga dapat jawatan besar tu. Kerja apa kerja dia? Kerja dia ialah takwa. Dalam penjara, dia bertakwa tak? Masa digoda oleh wanita, dia bertakwa tak? Masa adik-beradik dia minta bantuan, dalam keadaan dia ada kuasa dan boleh balas dendam, dia bertakwa tak? Allah janji apa pada orang bertakwa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, bagi rezeki yang tak disangka. Sebab tu saya tekan beberapa kali, kerja yang paling asas bagi orang beriman bukan doktor, bukan engineer, tapi takwa. Okey? Cukup ah? Ayat tadi dah habis kan? Dah habis ah? Ada soalan? Okey. Kepada pelajar-pelajar semua, khususnya yang secara online, dan khususnya pelajar baru yang belum ada buku ni. Buku ni bukan baru dan bukan lama. Tapi sangat penting. Satu, Tadabbur Surah Al-Munafikun. Buku ni kalau kita baca, kita akan tahulah kita ni ada tak sifat-sifat ciri-ciri orang munafik. Jadi buku ni sangat penting untuk dimiliki oleh sesiapa sahaja. Jadi boleh beli melalui Shopee, Ghulam Online. Harganya RM25. Jadi beli sebelum habis stok. Yang kedua, Tadabbur Surah Al-Ma'arij. Ni nipis sikit, harga dia RM20. Kalau siapa-siapa yang dah beli satu lagi untuk berdakwah. Bagi hadiah pada saudara mara, kawan, itu dakwah. Kita tak pandai cakap. Kan? Tak pandai nak ayat Quran pun tak ingat. Beli buku bagi je. Itu juga adalah dakwah. Dan juga ada buku-buku poket yang sentiasa ada, boleh beli melalui Shopee, Ghulam Online, insyaAllah. Apa dia? Tak dengar. Nak buat program bedah buku. Tapi buku dah lama dah. Biasa bedah ni buku baru kan. Tengoklah insyaAllah. InsyaAllah.
InsyaAllah kita jumpa lagi besok kelas pukul 10 pagi ya. Tadabbur surah Al-Hajj insyaAllah. Bukan di sini ya, di Taman Tun. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل